Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damainya pemandangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apa yang kamu pandang sekarang? Ini ialah kawasan apa ni? Kawasan garam. Luasnya kawasan garam ni luasnya dalam 10 km, lebih daripada 10 km. Okey, kita belajar pengurusan data. Ini bab baru dan bab terakhir dalam buku kita. Okey, pengurusan data. Dan kita fokus kepada piktograf dahulu. Kita boleh lihat buku teks muka surat 233 dan seterusnya. Okey, jenis graf dan data. Okey, bila pengurusan data ini kita akan mempelajari 3 jenis graf. Okey, yang pertama piktograf. Yang kedua carta palang. Dan yang ketiga carta pie. Apa itu piktograf? Piktograf ialah graf bergambar. Dia dipersembahkan dalam bentuk gambar. Dia ada simbol, gambar tu simbolnya dan juga petunjuk. Dan dia boleh dipersembahkan dalam bentuk menegak. Bentuk menegak boleh juga dipanggil mencancang. Ini awak dah faham masa kita belajar koordinat. Boleh juga dipersembahkan dalam bentuk melintang ataupun mengufuk. Ini contoh dia. Okey, bilangan pokok bunga di kawasan sekolah. Jadi nampak dia tunjuk gambar bunga di sini. Sebab itu dia dipanggil piktograf, bergambar. Kalau cerita bunga, dia keluarkan gambar bunga. Ada simbol dan petunjuk. Ni simbolnya bunga ini mewakili 5 pokok bunga. Ni adalah petunjuk. Satu bunga ni mewakili 5 pokok bunga. Boleh menegak. Ini dia menegak lah. Menegak maksudnya ialah dia berdiri. Dia mencancang. Okey, berdiri tu menegak. Boleh juga piktograf ini dipersembahkan dalam bentuk melintang, mengufuk. Seperti ini. Jualan pensel di koperasi sekolah. Okey, kalau yang tadi ni, yang pertama ni kita nampak dia berdiri. Okey, ni blok A, ni blok B kan berdiri, dia punya nilai dia. Yang ini melintang. Okey, hari Isnin berapa jualan pensel, hari Selasa berapa, dalam gaya melintang. Jadi bila dalam gaya melintang, ini kita panggil piktograf melintang atau mengufuk. Ini kita akan lihat lebih lanjut nanti. Sebentar lagi. Seterusnya carta palang. Maka bila sebut carta palang, dalam bentuk palang lah. Dia akan nampak beza dengan piktograf. Piktograf gambar. Kalau palang, bentuk palang. Palang tu apa? Macam kayu-kayu lah kan. Okey, boleh menegak ataupun mencancang dan juga boleh melintang atau mengufuk. Ada paksi X dan Y yang dilabelkan. Mari kita lihat contohnya. Ini contoh dia. Pusat ternakan Seripidi. Okey, awak nampak dia bentuk palang. Sebab tu kita panggil dia carta palang. Dia bentuk palang. Kalau bentuk gambar kita panggil piktograf. Kalau bentuk palang, kita panggil carta palang. Dan kali ini awak nampak dia berdiri. Bila berdiri, dia panggil ialah yang menegak. Carta palang menegak. Atau carta palang mencancang. Boleh juga kita persembahkan dalam gaya palang melintang. Melintang, awak nampak melintang, baring. Mengupuk. Okay? Yang menegak, tegak ni, berdiri. Okey, yang baring ni ialah mengupuk ataupun melintang. Okey.
Kalau carta pi pula, ni tahun depan lah awak lihat ni tahun masa awak di tahun 5. Dia bentuk bulatan seperti pi. Senang je. Kalau bentuk bulatan macam pi, itu carta pi lah. Jumlah peratusannya ialah 100%. Macam ni. Akan bentuk bulatan. Okay, dia macam pi. Jadi dalam satu pi ini adalah 100%. Bila kita campurkan semua sekali, nilainya mesti 100%. Okay, ini secara ringkasnya, secara kasarnya awak mesti nampak. Dalam pengurusan data, kita akan jumpa 3 gaya persembahan. Sama ada piktograf, carta palang atau carta pi. Piktograf bentuk gambar seperti ini. Kalau palang bentuk palang-palang. Kalau pi bentuk bulatan. Itu secara kasarnya. Okey. Seperti yang kita beritahu tadi, kita akan fokus pada piktograf. Kita fokus pada piktograf. Cikgu keluarkan gambar awan nanti hari ini. Okey, ini namanya awan cumulus. Awan yang agak tebal ni, awan cumulus. Okey, tak apa, tu pengetahuan sahaja. Okey, proses pengurusan data. Sebab tu tajuknya pengurusan data. Okey, apakah langkah-langkah, apakah prosedur untuk menyelesaikan atau menguruskan data? Yang pertama, kamu mesti kumpul maklumat dulu. Macam mana nak kumpul maklumat? Buat kaji selidik lah. Okey, contohnya lah, awak nak buat apa? Warna kegemaran rakan-rakan saya. Okey, jadi awak buatlah siapa suka warna merah. Jadi rakan awak akan angkat tangan. Awak kira lah. Siapa suka warna kuning? Rakan awak angkat tangan, awak kira. Macam tu. Kena kumpul maklumat. Kena buat kaji selidik. Kemudian hasil daripada kaji selidik itu kamu buat dalam bentuk jadual. Kamu rekod lah, kamu catat lah kan. Cara ringkas lah, cara mudah. Okey, buat bentuk jadual, kawan awak siapa. Tuliskanlah nama kawan-kawan awak tu. Okey, warna apa, tuliskan dekat sebelah dia. Contohnya lah, awak apa? Hadi. Hadi warna apa? Warna kuning. Macam tu. Buat ringkas-ringkas dalam bentuk jadual. Kemudian barulah pindah kepada bentuk piktograf ataupun carta palang atau carta pi. Kamu ada 3 pilihan. Apabila belajar semua ni, awak boleh pilih mana awak nak sediakan. Bentuk piktograf kah, bentuk palang kah, bentuk carta pi kah. Okey, nanti kita akan belajar bagaimana membinanya. Kemudian setelah membina piktograf ke, carta palang ke ataupun carta pi, kita akan buat tafsir piktograf ataupun tafsir carta palang ataupun tafsir carta pi. Kita akan menjawab banyak soalan berdasarkan piktograf, palang ataupun pi yang kita bina. Apa soalan dia? Contohnya berapa bilangan, berapa jumlah, nilai tertinggi berapa, nilai terendah berapa, beza berapa, peratusnya berapa, jumlah berapa. Kalau lebih nanti di tahun 5, tahun 6, dia akan keluarkan lagi banyak. Okay, mean-nya berapa, julatnya, mediannya. Okay, itu semua berkaitan dengan pengurusan data. Awak jangan risau, tahun 4 kita soalannya mudah-mudah je. Okey, awan lagi. Ini awan cirrus. Nipis je awan dia. Awan cirrus ni dia akan kita dapat nampak arah anginnya dari mana. Okey, dari sini ke atas. Okey. Awan cirrus. Okey, selalu kita pandang langit, kita nampak awan-awan kan? Awan-awan dia punya ada berbagai nama. Okey, selingan saja. Okey. Ini cikgu ambil dalam buku awak koleksi Beyblade ni. Muka surat 233. Koleksi Beyblade. Okey, namun begitu cikgu tukar nama. Kalau dalam buku teks tu nama Hakim bin Chindon, kat sini cikgu tukar nama Adam Haris Wafi Zikri. Okey, kita buat kaji selidik. Itu cara untuk pengurusan data. Jadi kita pun kajilah. Adam, awak punya Beyblade ada berapa? Adam pun kata 12. Haris kau punya? 10. Wafi? 14. Zikri, Beyblade kau ada berapa?
12. Tu biasalah awak berbual dengan kawan awak kan guna kau aku kan. Okey. Jadi lepas tu kita dah dapat data ni, kita nak tentukan petunjuk. Ini contoh Beyblade-nya. Takkan kita nak lukis dengan susah payah macam ni. Kita akan lukiskan, gantikan dengan bentuk yang mudah. Okey, contohnya kita buat bentuk bulatan. Okey, bentuk bulat. Gantikan bentuk Beyblade seperti ini. Kemudian, tentukan petunjuknya, satu bulatan tu mewakili berapa? Okey, 2 biji Beyblade. Cikgu tuliskan di sini 2 biji Beyblade. Jadi kamu kena tentukan berapakah bulatan yang akan kamu letakkan pada Adam. 12 kan? Kalau kita letak mewakili 1 biji, kamu kena lukis sampai 12. Tak cukup buku tulis awak nanti. Jadi kita kurangkan dengan cara meletakkan mewakili berapa. Jadi Adam 12 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab keputusan awak tadi, satu bulatan ni, satu Beyblade ini mewakili 2 biji. Jadi Adam kan ada 12. 12 bahagi 2, jadi lukisan awak nanti ada 6 sahaja. Haris 10 bahagi 2, 5. Wafi pula 14 bahagi 2, Wafi ada 14. Bahagi 2, kita akan lukis 7 untuk Wafi. Zikri 12 bahagi 2, kita akan lukis 6 untuk Zikri. Kenapa bahagi 2 tak bahagi 3? Kalau bagi 3, sifir 10 tu tak ada dalam dekat sifir 3. Nombor 10 tak ada dalam sifir 3. Nombor 14 pun tak ada dalam sifir 3. Itu cara untuk menentukan mewakili berapa. Okey. Kemudian kita pun mulalah nak menghasilkan piktograf mengufuk. Mengufuk tu macam mana? Yang baring. Okey, dalam keadaan baring. Okey, tajuk mesti ada. Koleksi Beyblade bagi 4 orang. Tajuk ni tajuk Kemudian, kita buat siapa orangnya? Adam, Haris, Wafi, Zikri. Bila awak buat seperti ini, awak akan menghasilkan piktograf yang mengufuk. Dia dalam keadaan baring. Okey, baring. Tengok contoh Adam ada 12 tapi kita tak akan lukis 12. Sebab kita dah buat mewakilinya ni. Satu bulatan ini mewakili 2 biji. Jadi Adam kita lukis berapa? 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan awak nampak dia baring. Okey, jadi bila dia dalam keadaan baring, dia mengufuk. Piktograf mengufuk. Okey, mari pergi Haris pula. Haris ada 10 Beyblade. Tapi kita tak lukis 10. Kenapa? Sebab kita dah buat ini. Satu bulatan mewakili 2 biji Beyblade. Jadi kalau 10, kita bagi 2, maka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adakah Haris mempunyai 5 Beyblade saja? Tak, 5 darab dengan 2, 10. Okey, Wafi. Wafi kita dah kira tadi, kita akan lukiskan pada dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adakah Wafi mempunyai 7 Beyblade? Tak. 7 darab dengan 2, 14. Okey, Zikri pula. Okey, Zikri tadi kita dah kira 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapakah Beyblade kepunyaan Zikri? 6. 6 salah. Jangan tengok gambar saja. Okey, kamu lukis 6, awak pun jawab 6. Salah. Sebab tengok mewakili, represent. Okey, satu bulatan ini mewakili 2 biji. Jadi kalau Zikri ada 6, jadi 6 darab 2, 12. Okey, ini dipanggil piktograf mengufuk sebab dalam keadaan baring. Piktograf mencancang. Mencancang macam mana? Berdiri. Masih lagi koleksi Beyblade bagi 4 orang. Awak akan nampak, dia akan berdiri nanti. Okey, sebab Adam, Haris, Wafi, Zikri ni kita tulis dekat bawah. Maka Beyblade kepunyaan mereka ni akan kita naik ke atas lah. Maka dia akan berdiri. Adam ada berapa? 6. Okey, mula masukkan.
Okey, represent dulu. Satu bulatan ini mewakili 2 biji Beyblade. Mewakili, to represent. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dah. 2, 12. Adam ada 12, betul? Okey, Haris. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jadi 5 darab dengan 2, 10, betul? Okey, Wafi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab 2, 14. Betul? Okey, Zikri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 2, 12. Betul? Okey, jadi awak mesti nampak dekat sini bagaimana cara untuk membina piktograf sama ada mengufuk ataupun mencancang. Dan awak nampak proses dia. Okey, mula proses ialah kita buat kaji selidik. Kita jumpa Adam, Haris, Wafi, Zikri. Kita tanya berapa Beyblade kepunyaan mereka. Dah dapat, kita buat jadual seperti ini dan kemudian fikirkan apakah petunjuk yang dah awak lukis. Kalau awak nak lukis ini boleh, tak ada masalah. Ambil buang masa lah nak lukis cantik-cantik seperti ini kan. Baik, kita tukarkan dalam bentuk bulatan. Okey, lepas itu satu bulatan itu mewakili berapa? Buat keputusan. Okey, dekat sini mewakili 2 biji. Dan kemudian kira berapakah yang akan kamu masukkan dalam piktograf tersebut. Okey, lepas tu buat. Kalau buat yang mengufuk, dalam keadaan gambarnya baring. Kalau mencancang, gambarnya dalam keadaan menegak. Okey. Ni namanya awan apa ni? Awan cirrus cumulus. Ni pace je awan ni. Okey, ni pun awak nampak dekat langit awak nampak. Okey, seterusnya tafsir piktograf. Tafsir piktograf ni dalam buku teks muka surat 236. Okey, kita masih ambil koleksi Beyblade bagi 4 orang tadi. Kita ambil je, okey, ambil. Okey, kita lajukan sedikit. Sebab sama je cikgu dah terangkan tadi. Okey, mari kita tafsir. Tafsir piktograf ni maknanya kita nak menguruskan data tersebut. Kita nak sampaikan kepada kawan-kawan apa sebenarnya cerita dalam piktograf kita ini. Okey, tengok. Yang pertama, awak boleh cerita. Adam mempunyai berapa biji Beyblade? Adam ada berapa? Ada berapa? Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Salah. 6 darab 2. Maka Adam ada 12 biji Beyblade. Okey, Haris ada berapa? Haris. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bukan. 5 darab 2. 10 biji Beyblade. Wafi. Tengok Wafi. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wafi memiliki 7 biji Beyblade. Salah. 7 darab 2. Berapa? 14. Wafi ada 14 biji Beyblade. Okey, yang keempat. Zikri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zikri ada 6 biji Beyblade. Salah. 6 darab 2. Berapa? 12. Macam tu cara dia. Okey, ini ialah data. Tu yang data yang kita boleh ambil, boleh cari daripada piktograf ini. Lagi adakah itu sahaja? Banyak lagi data. Jumlah semua Beyblade pun kita boleh cari. Jumlah semua 12 tambah 10 tambah 14 tambah 12. Untuk mencari jumlah semua Beyblade. Ni. Okey. 12, dia 12. Lepas tu Haris 10, tambah Wafi 14, tambah Zikri 12. Jumlahnya 48. Okay, itu pun data yang boleh kita ambil, yang boleh kita congkel, yang boleh kita cari. Okay, yang keenam, Beyblade terbanyak. Sebelum kita pergi yang keenam ni, soalan 1 sampai soalan nombor 5 ni, kamu akan jumpa juga dekat tahun 5, tahun 6. Tapi dalam tahun 5, tahun 6, dia tak akan tanya dengan ayat mudah seperti ini. Dia akan tukarkan dengan perkataan kekerapan ataupun frekuensi. Tahun 4, awak gunakan ayat Adam mempunyai 12 biji Beyblade.
Tahun 5, tahun 6 kamu akan gunakan ayat kekerapan Beyblade kepunyaan Adam ialah 12 biji. Kekerapan ataupun frekuensi. Berapakah frekuensi Beyblade kepunyaan Adam? 12. Frekuensi kekerapan menggantikan mempunyai. Ada, memiliki. Okey. Beyblade terbanyak ialah kepunyaan Wafi. Terbanyak kepunyaan Wafi. Iaitu ada berapa? Wafi ada berapa ni? Ada 14. 7 darab 2 tadi kita dah kira kan? 14. Ini pun akan ada dalam tahun 5, tahun 6. Tapi dia tak kata Beyblade terbanyak. Dia akan tuliskan dengan nilai maksimum. Masih sama. Berapakah nilai maksimum? Tetap 14. Sama dengan kita menggunakan perkataan terbanyak. Maksimum ialah yang terbanyak. Sama je. Tukarkan perkataan. Beyblade terkurang. Terkurang kepunyaan Haris. Iaitu ada berapa? 10 biji. Haris tadi ada 10 biji. Terkurang. Nanti di tahun 5, tahun 6 dia akan guna perkataan apa? Nilai minimum. Nilai minimum ialah 10 biji. Iaitu Beyblade kepunyaan Haris. Ini nilai maksimum. Ini nilai minimum. Okey. Seterusnya. Beza antara Beyblade kepunyaan Wafi yang terbanyak, dengan Beyblade kepunyaan Haris yang terkurang, ialah berapa? Beza mesti tolak. Banyak tolak sikit. Jadi 14 tolak dengan 10. Jawapannya 4. Soalan ini pun akan ada di tahun 5, tahun 6. Tapi dia tak akan guna perkataan mudah seperti ini. Ini perkataan yang mudah dipahami. Beza Beyblade kepunyaan Wafi dengan Beyblade kepunyaan Haris berapa? Awak pun tengok Wafi ada 14. Haris ada 10. Beza 14 tolak 10. Okey, sangat senang. Okey, soalan yang sangat senang ini ditukarkan sedikit dengan istilah. Maksimum tolak dengan minimum. Banyak tolak dengan sedikit. Istilah yang digunakan ialah julat. Nanti kalau ditanya berapa julat, dah terpinga-pinga. Sebab tak faham julat tu apa. Sebenarnya julat ialah maksimum tolak minimum. Tu dia matematik. Dia istilah mesti kamu boleh faham. Okey. Yang ke-9. Zikri perlu tambah berapa biji Beyblade agar sama dengan bilangan Beyblade Wafi? Zikri, kalau nak sama dengan Beyblade Wafi, dia kena tambah berapa? Awak jangan tengok gambar je, tambah 1 cikgu. Kan kena tambah 1 ni. Salah ke betul? Salah, sebab tengok, mewakili 2 biji. Jadi 1 ni mewakili 2 biji. Jadi Zikri perlu tambah berapa? 2 biji Beyblade. Ini di antara soalan ataupun di antara fakta yang boleh awak congkel daripada piktograf ini. Okey, masih awan ni, namanya awan altostratus. Okey. Bilangan murid berbasikal ke sekolah ini di muka surat 236. Okey. Datanya dia dah kumpul lah. Okey, dia dah kumpul data, dia dah jumpa dengan murid-murid tahun 3, dia dah buat kaji selidik, berapa yang berbasikal, mereka dah angkat tangan, dah dikira dah. Okey, jadi lepas itu datanya dipersembahkan dalam bentuk piktograf. Piktograf apa ini? Piktograf mencancang sebab dia dalam keadaan berdiri. Okey. Seterusnya keluarlah bagaimana kita nak bercerita tentang maklumat dalam piktograf ini. Okey, yang pertama. Ceritalah sebanyak berapa orang murid tahun 3 berbasikal ke sekolah. 1, 2, 3, 4. Tak, tengok mewakili. Okey, piktograf mesti ada tajuk, mesti ada mewakilinya ni, gambarnya apa, simbolnya apa, mewakilinya berapa. Okey, itu
perkara penting yang perlu ada dalam piktograf. Jadi, awak boleh kira 1, 2, 3, 4. 4 gambar ini darab dengan 20. Ya, 80. 20, 40, 60, 80. Okey, senang. Soalan yang kedua. Seramai berapa orang murid tahun 4 berbasikal ke sekolah tahun 4 pula? Ingat, satu ni mewakili 20. 20, 40, 60. 60. 3. Murid tahun 5 yang berbasikal ke sekolah seramai berapa orang? 20, 40, 60, 80, 100 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 20. Okey, yang keempat. Murid tahun 6 yang berbasikal ke sekolah seramai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 20. 120 orang. Boleh? Okey. Soalan mudah ini, soalan 1 sampai soalan nombor 4 ini, kalau tahun 5 dia akan guna perkataan apa? Kekerapan. Berapa kekerapan murid tahun 3 yang berbasikal ke sekolah? Kekerapannya awak seperti inilah. Kena kira berapa bilangan sebenarnya. Okay. Berapa frekuensi murid tahun 6 yang berbasikal ke sekolah? Frekuensi jangan tercengang-cengang bila tanya frekuensi. Sama juga. Dia adalah bilangan yang berbasikal ke sekolah. Okay. Frekuensi dari bahasa Inggeris dah dimelayukan. Okey. Yang kelima. Murid tahun 4 paling apa? Tahun 4. Paling apa? Paling sedikit ke paling ramai? Paling sedikit. Paling kurang yang berbasikal ke sekolah. Paling sedikit. Paling sedikit tu nilai apa? Nilai minimum. Murid tahun 6 paling apa? Tahun 6. Paling ramai. Paling banyak. Okey, paling ramai, paling banyak yang berbasikal ke sekolah. Jadi, tahun 6 akan mengeluarkan nilai maksimum. Beza di antara murid tahun 4 dengan tahun 6 yang berbasikal ke sekolah. Jadi, awak tolakkanlah yang tahun 6 tolak dengan tahun 4. 60 orang. Ni tadi kita dah kira berapa? 120 kan? 120 tolak dengan 60. Jadi, bezanya ialah 60 orang. Okey, ayat nombor 7 ini boleh tukar. Kirakan julat. Julat. Antara tahun 4 dengan tahun 6. Okey, jadi julat tu ialah beza. Jadi kamu kena tolak. 8. Murid tahun 3 yang berbasikal lebih berapa orang berbanding dengan murid tahun 4? Murid tahun 3 yang berbasikal ke sekolah lebih berapa? Lebih 1. Ingat, 1 ni mewakili berapa? 20. Jadi lebih 20 orang berbanding dengan murid tahun 4. Mudah sebenarnya soalan pengurusan data. Ini masih mudah. Kita belum pergi soalan yang susah. Okey, soalan yang mudah-mudah kita boleh ambil dahulu. Okey, jumlah murid tahap 2 yang berbasikal ke sekolah. Tahap 2. Awak takkan tak tahu tahap 2. Tahap 2 murid apa? Tahun 4, tahun 5, tahun 6. Jadi awak campurkanlah tahun 4, tahun 5, tahun 6 tu berapa ramai? Okey, 60, tahun 4, tahun 5 ada 100, tahun 6 ada 120, campurkan. Jadi jumlahnya 280 orang. Okey, jumlah murid yang berbasikal ke sekolah seramai berapa orang? Campurkan semua sekali. Okey, 80 tambah 60 tahun 4 tambah 100 tahun 5 tambah 120 tahun 6, maka jumlahnya 360. Soalan 10 ini soalan yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab seterusnya nanti di tahun 5, tahun 6, kamu akan cari min ataupun purata. Okey, berapa purata, berapa min. Jadi berapa purata atau berapa min memerlukan jumlah. Okey, jadi jumlah ni kita dah kira dah di tahun 4. Jadi fakta-fakta ini semuanya penting untuk kelas seterusnya. Okey, kita pergi lagi. Okey, awan tebal ni. Okey, sekejap lagi hujan dah ni. Dah hitam dah awannya. Stratocumulus. Okey.
Okey. Apa kita akan jumpa? Bilangan ikan yang dipancing. Bilangan ikan yang dipancing. Okey, ni cikgu ambil di mana ya? Di muka surat 242. 242 bilangan ikan yang dipancing. Cikgu tukar nama kepada nama-nama kamulah. Amzar, Afiq, Hadi, Irsad dan Alif. Okey. Mari kita lihat berapakah ikan yang dipancing. Tajuk dah ada. Okay, dia punya bentuk ni ialah pitograf apa ni? Pitograf mengupuk dah ada. Apa yang belum kita tulis? Mewakili. Jadi kalau ikan, gambar ikan lah. Okey, tu gambar ikan. Itu namanya pitograf bergambar. Ikan, satu ekor ikan ni mewakili 2 ekor ikan. Okey. Amzar kita lukiskan 2. Oh, 2 je. Amzar 2 je. 2 ekor ikan. Okey, berapakah ikan yang ditangkap oleh Amzar? 2 ekor? Salah. Berapa? Ya, 4 ekor. Macam mana awak tahu? Sini 2 ekor, sini 2 ekor, 4 ekor. 1 ekor mewakili 2 ekor. Jadi 2 darab 2, 4. Afiq. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya Afiq. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 2, 12. Macam tu. Okey, Hadi. 1, 2. 2 je. Hadi 2 je. Irsad. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 je. Alif. 1, 2, 3. Oh, dah. Okey. Jadi daripada piktograf mengupuk ini, kita boleh bercerita. Panjang cerita kita boleh 360 patah perkataan. Ini dalam bahasa Melayu, awak boleh mengarang ni. Okey, dia beri piktograf seperti ini dan buat karangan sepanjangnya 360 patah perkataan. Adakah awak pening kepala? Tak, senang je. Okey, matematik ajar. Mari kita belajar. Okey, yang pertama, apa yang kamu boleh ceritakan? Okey, ikan yang dipancing oleh Amzar berapa ekor? Awak boleh cerita, itu adalah maklumat satu isi. Satu isi lah kalau dalam bahasa Melayu karangan awak kan. Ikan yang dipancing oleh Amzar 2 ekor. Betul ke salah? 2 ekor ni? Salah. 2 darab 2, 4. 4 ekor. Okey. Jadi, maklumat yang pertama dah keluar. Maklumat yang kedua. Ikan yang dipancing oleh Afiq berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 2, 12 ekor. Wah, ni ayat senang je ni. Sama je ayat dia. Saya budak baru belajar, cikgu. Yelah. Budak baru belajar ayat senang-senang. Dapat markah tak? Dapat. Okay. Okey, ayat yang ketiga. Masih sama juga. Masih saya budak baru belajar. Yalah. Ikan yang dipancing oleh Hadi berapa ekor? 2 darab 2, 4 ekor. Okey, yang keempat. Ikan yang dipancing oleh Irsyad. 1, 2, 3, 4. 4 darab 2, 8 ekor. Yang kelima. Ikan yang dipancing oleh Alif. 1, 2, 3. 3 darab 2, 6. Okey, dapat tak? Dapat Okey, cikgu memang sengaja menggunakan ayat yang mudah, ayat yang sama. Agar awak senang faham. Okey, ikan yang dipancing oleh Amzar berapa? Mesti cari dia punya fakta ni dengan betul. Jangan awak kata 2. 2 darab dengan 2. Sebab mewakili ni sangat penting. Satu gambar ikan ni mewakili 2. Jadi 2, 4. Okey. Soalan 1 sampai 5. Hingga 5 ini bila awak lebih ke tahun 5, tahun 6. Dia akan menggunakan perkataan apa? Cikgu dah sebut tadi. Perkataan kekerapan. Okey, berapakah kekerapan ikan yang dipancing oleh Amzar? Jawapannya tetap sama dengan soalan ikan yang dipancing oleh Amzar berapa ekor? Sama jawapannya. 4. Nyatakan frekuensi ikan yang dipancing oleh Afiq. Frekuensi pula. Mana pula frekuensi? Cikgu saya tak faham. Frekuensi cikgu dah cakap sama dengan kekerapan. Cikgu dah cakap sama dengan berapa ekor. Jadi kira je lah Afiq. Ikan yang dipancing oleh Afiq 12 ekor. Okey. Okey, terus. Afiq berjaya memancing. Tengok Afiq. Okey, tengok Afiq je memancing paling apa ni? Paling banyak.
paling banyak. Betul. Berapa ekor? Tengok Afiq tadi. Berapa? 12 ekor. Paling banyak ialah apa? Nilai maksimum. Okey. Berapakah nilai maksimum? 12 ekor. Okey, bila nilai maksimum ada, paling banyak ada, mesti diikuti dengan paling sedikit. Hadi memancing paling apa? Paling kurang, paling sedikit. Paling sedikit. Berapa ekor? 4 ekor. Ini nilai maksimum nombor 6. Nombor 7 nilai minimum. Banyak, sedikit. Banyak tolak sedikit, jumpalah beza. Jumpalah beza. Okay. Beza ikan yang dapat ditangkap antara Afiq dengan Hadi. Afiq dengan Hadi ialah 12 tolak 4. 8 ekor. Beza ini ditukar dengan perkataan julat. Berapa julat? Jadi bila julat ialah berapa julat nilai maksimum dengan nilai minimum. Itu soalannya. Kirakan julat nilai maksimum dengan nilai minimum. Jadi julat nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Okey. 9. Jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh mereka semuanya lah. Mereka campurkanlah. Okey. Cikgu gunakan 17/2. Cikgu kira semua ikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 11, 12, 15, 17. 17 darab 2, 34 ekor. Boleh. Awak nak kira Amzar ada 4 ekor. Afiq ada 12, 4 tambah 12 tambah 4 tambah 8 tambah 6 pun boleh. Hasilnya sama juga. 34. Okey, nyatakan nisbah ikan yang ditangkap oleh Afiq kepada ikan yang ditangkap oleh Hadi. Ini pelajaran baru kita. Nisbah ikan yang ditangkap oleh Afiq. Keluar siapa? Afiq dulu. Jadi Afiq nisbah kepada Hadi. Nisbah Afiq kepada Hadi. Okey, jadi ambillah Afiq. Afiq berapa? Afiq 12. Hadi berapa? 4. Nisbah 12 kepada 4. Permudahkan. Guna sipir apa ni? 12 dengan 4 sipir apa? Sipir 4. 4 darab 1, 4. 4 darab 3, 12. Okey. Jadi jawapan awak ialah nisbah 3 kepada 1. Okey. Okey, kita dah jumpa yang ini ni. Dah jumpa pemandangan di waktu senja ni. Rasa macam dah sudah je ni. Yalah. Okey, ya betul. Alhamdulillah. Jadi cikgu harap pelajaran piktograf ni awak boleh faham. Senang saja sebenarnya. Piktograf tu ialah data yang dipersembahkan dalam bentuk bergambar.